لله رب العالمين وبه نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين. الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, menyambung kembali tafsiran kita untuk surah Al-Kahfi. Kita dah selesai melepas ayat 57 kita begitu melepas. Jadi kita sambung malam ini untuk ayat 58. Cuma ayat-ayat selepas saja kita akan masuk dalam kisah Nabi Musa mengembara untuk menuntut ilmu dengan Khidir alaihissalam. Cerita itu panjang, jadi untuk mana ni kita ambil dua ayat. Jadi kalau kita masuk dari cerita itu, kita nak sambung menggerpan, dia akan jadi cerita yang to be continued, cerita yang akan bersambung. Dia akan jadi macam drama yang episod 1, episod 2, episod 3. Biasa bila kita tengok satu cerita, kita nak tahu lah kesudahan. Nak sudah lah. Maka cerita tu kita akan tanggung menggerpan. Kita ambil malam ni dua ayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب. بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. وربك الغفور ذو الرحمة, dan Tuhanmu bersifat Maha Pengampun lagi mempunyai rahmat, keampunan, rahmat. Lau yu'akhidhuhum bima kasabu, kalau dia mahu untuk mengenakan siksaan kepada kamu, yakni di dunia, atas sebab apa yang telah, kalau dia mahu mengenakan siksaan kepada mereka, bima kasabu, dengan apa yang mereka telah usahakan, la'ajjala, nescaya Allah segerakan untuk mereka azab. Ballahum maw'id, bahkan bagi mereka sudah ada tempoh yang ditentukan. La yajidu min dunihi maw'ila, mereka sekali-kali tidak akan bertemu, tidak akan mendapati tempat berlindung, mana tak boleh mengelak. Bila sampai masanya, mereka pasti akan terima hukuman itu. Wa tilkal qura ahlaknahum lamma zalamu, dan itulah dia negeri-negeri yang penduduknya telah derhaka, maka kami binasakan mereka apabila mereka berbuat zalim. Wa ja'alna limahlikihim maw'ida, dan kami jadikan untuk kebinasaan mereka itu adanya mau'id. Kita jumpa sekali lagi mau'id dalam ayat sebelumnya, ballahum mau'id. Di sini waja'alna limahlikihim mau'ida,
kami jadikan untuk kebinasaan mereka itu ada satu masa tertentu yang apabila sampai masanya berlakulah azab siksaan itu. Kita melihat untuk ayat 58, dan Tuhan kamu bersifat Al-Ghafur. Al-Ghafur maknanya As-Sattar, yang menutup. Apabila Allah Ta'ala menyatakan dia Tuhan yang bersifat Maha Pengampun atas dosa yang dilakukan oleh hamba-hambanya, maka sesiapa yang mendapat keampunan dosanya ditutup. Perkara yang paling besar yang kita inginkan dalam hidup kita adalah mendapat keampunan. Yang paling besar, bukan persoalan rezeki. Yang paling besar sekali adalah keampunan. Keampunan juga rezeki, tapi rezeki untuk akhirat. Kalau rezeki berbentuk makan minum, ia rezeki yang bersifat sementara. Apabila Allah Ta'ala menganugerahkan kita keinginan untuk beristighfar, bertaubat, bermakna seseorang itu telah diberi taufik untuk dia mendapat islah. Islah ni sesuatu yang lebih baik dalam hidupnya. Allah Ta'ala menjanjikan kepada orang-orang yang beriman, وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ. Dalam ayat kedua surah Muhammad, orang-orang yang beriman, yang beramal dengan amalan yang soleh, mereka beriman dengan Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Quran itu pula sesuatu yang benar daripada Tuhan mereka. Nescaya Allah Ta'ala akan hapuskan segala kesalahan mereka dan diperelokkan untuk mereka keadaan hidup mereka. Wa aslaha balahum. Ulama tafsir menyebut maksud islahul bal, diperelokkan keadaan, bukan bermakna hidup yang miskin jadi kaya, yang sakit jadi sihat. Maksud islah jadi baik di sini untuk menggambarkan luasnya rahmat dan keampunan Allah. Bi an waffaqahum litaubatis shadiqah. Mereka diberi taufik, diberi hidayah untuk bertaubat dengan taubat yang sebenar. Bila seseorang itu sungguh-sungguh bertaubat, lalu dia mendapat keampunan, dan Allah Ta'ala sentiasa membuka tawaran untuk mengampunkan dosa hambanya, itulah satu anugerah yang paling besar. Bukan soal kita sikit banyak pahala. Hak penting ni kita bersih daripada dosa. Sama ada dosa kita dengan Allah atau dosa kita dengan sesama makhluk. Sebab kita ni manusia, makhluk yang ditakdirkan tidak terlepas daripada dosa. Kita tidak akan terlepas daripada dosa. Sama ada disengajakan ataupun tidak disengajakan. Sama ada kita ingat ataupun kita terlupa. Banyak doa-doa yang Nabi ajar kepada kita dalam bentuk meminta keampunan kepada Allah, bukan dalam bentuk satu atau dua sirah doa. Tu banyak. Allahumma firli khati'ati, ya Allah ampunilah dosaku, wa jahli wa israfi fi amri, kejahilanku, perbuatanku yang melampau dalam urusanku. Sebab semua itu mengundang kepada dosa. Bila dosa, mintalah keampunan kepada Allah, Tuhan yang mempunyai keampunan yang luas, yang bersifat Al-Ghafur. Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Al-Imam Tirmizi dalam sunannya daripada Anas bin Malik, di mana Allah Ta'ala berfirman dalam satu hadis kursi, Ya bna Adam, wahai anak Adam, innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wa la ubali. Wahai anak Adam, wahai manusia, kita semua adalah anak cucu Nabi Adam. Sesungguhnya engkau, selagi mana engkau berdoa, selagi mana engkau mengharapkan kepada aku, doa harap. Kita dalam doa kita boleh minta lah apa-apa, kebaikan untuk dunia, kebaikan untuk akhirat. Dan sebaik-baik doa adalah doa minta keampunan. Betul? Doa minta keampunan. Cuba perhati dalam solat kita, antara yang kita minta, contoh dalam doa iftitah, salah satu lafaz yang Nabi baca doa iftitah ialah antaranya apa dia? Allahu Akbar. Allahumma ighfir li dhanbi. Allahu Akbar. Apa dia? Doa tu banyak. Subhanakallahumma bihamdik wa tabarakasmu wa ta, itu doa sana. Allahu Akbar. Apa dah? Banyak sangat lupa. Doa semasa rakaat sujud yang Aisyah radhiyallahu anha beritahu
apabila turunnya surah idza jaa nasrullah, maka Nabi pun membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma ighfirli. Allahumma ighfirli, minta keampunan. Apa dia lagi? Doa. Ya, sebelum kita beri salam, Allahumma ighfirli, apa dia? Ma asratu ma qaddamtu wa ma akhartu. Itu juga melibatkan doa keampunan. Sama ada dosa yang terdahulu, dosa yang terkemudian, sama ada yang kita sedar ataupun yang kita tidak sedar. Rabbi firli warhamni warzuqni wajburni, dimulakan Rabbi firli, minta ampun dulu. Tapi dalam doa yang lengkap, kita boleh baca paling kurang doa duduk antara dua sujud. Kalau kita baca Rabbi firli cukup juga, boleh juga. Mungkin setengah orang itu kata nak cukup lapik kara tu banyak. Bagi orang yang baru belajar salat, cukup dia baca Rabbi firli, Rabbi cukup. Tapi kalau dia berhabis Rabbi firli warhamni warzuqni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini wa'fani, ada lapik kara, tiga daripadanya minta keampunan. Rabbi firli, wa'afini, minta keafiatan, wa'fu anni, minta kemaafan. Doa tu Nabi ajar kepada kita untuk kita amalkan. Duduk antara dua sujud ada doa keampunan, semasa rakaat ada doa keampunan, semasa sujud di antara doa Nabi macam masa sujud. Allahumma ighfir li dhanbi wa wassi' li fi dari wa barik li fi rizqi. Ya Allah, ampunilah dosaku, luaskanlah untuk ke dalam rumahku, berkatilah rezeki yang Kau berikan kepadaku. Nombor satu sekali minta keampunan, minta supaya diampunkan dosa. Ya, selepas kita berwudu, kita bersyahadah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Cuma lafaz waj'alni min ibadikas salihin itu tidak warid dalam riwayat hadis. Cuma akhir itu subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu di antara lafaz yang kita boleh baca doa selepas berwudu, sama dengan doa tasbih kafarah. Tapi bila kita kata Allahumma ja'alni minat tawwabin, ya Allah jadikanlah aku di kalangan orang yang bertaubat, dari kalangan orang yang minta keampunan kepadamu, sebab Engkau adalah Tuhan yang sangat luas keampunanmu. Kembali kepada hadis Anas tadi, pertama Allah Ta'ala beritahu sesungguhnya engkau wahai manusia, selagi engkau berdoa dan mengharapkan kepada aku, ghafartu laka, aku ampunkan kamu, ala ma kana minka wala ubali, apa sahaja keadaan kamu, wala ubali, aku tak peduli. Maksudnya Allah Ta'ala tidak kisah apa sahaja keadaan kita, tua muda, sakit sihat, kaya miskin, selagi kita ada dua sifat, berdoa dan berharap, pintu keampunan Allah tidak pernah ditutup untuk hamba-hambanya. Yang kedua, ya bani Adam, wahai anak Adam, lau balagat dhunubuka ana as-sama, kalalah dosa kamu punyalah banyak sampai mencecah ke kaki langit. Banyak itu bandingan kalau terlalu banyak. Thumma astaghfartani, kemudian kamu memohon ampun kepadaku, beristighfar kepadaku, ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali, aku ampunkan kamu wala apa sahaja keadaan kamu dan aku tidak kisah. Allah Ta'ala tidak peduli selagi kita ada kesungguhan untuk kembali kepada Allah dengan istighfar. Allah Ta'ala memang Tuhan yang bersifat Al-Ghafur, Maha Pengampun, tetapi keampunan itu dia beri dengan bersebab. Kalau kita mengambil sikap bermudah-mudah tidak menyatakan kesungguhan, mungkin kita tak ada peluang lah, tu rugilah. Kita tak akan dapat keampunan yang dijanjikan. Jadi kita kena sungguh. Yang ketiga, ya bani Adam, wahai anak Adam, lau ataitani bi qurabil ardi khataya, kalaulah engkau datang kepada aku dengan membawa dosa sepenuh permukaan bumi. Tadi siapa mencecah langit tu, kemudian dibandingkan dosa tu banyak sehingga dosa tu penuh muka bumi, tetapi engkau datang kepada aku dalam keadaan la tusyriku bi syai'a,
tidak melakukan syirik, tidak terlibat dengan dosa syirik, aku ampunkan dosa kamu. Sebab tu dalam perkara ni kita tidak boleh bersifat putus asa walau kita rasa kita banyak buat dosa. Kita rasa kita ni sesiapa sahaja boleh terlibat dengan dosa, tahu tak? Kita jangan ingat kalau orang tu ustaz, orang tu orang alim, mestilah dia bersih berdosa. Tidak semestinya. Boleh jadi orang yang lebih kuat amalannya, orang yang lebih berilmu, dia berhadapan dengan ujian, digoda oleh syaitan untuk mudah buat dosa, lebih hebat lagi. Ujian tu lebih hebat lagi. Jadi tidak mustahil berlaku tergelincir, gelecoh tu lebih mudah berlaku. Sebab dia punya serangan daripada makhluk halus ni lebih hebat lagi. Dan tak terkecuali Nabi sendiri pun diganggu oleh syaitan juga. Syaitan dah menjadi penyebab kita jatuh kepada dosa. Syaitan akan terus memusnahkan kita dengan dosa, dan kita akan musnahkan balik dia dengan istighfar kita. Dia berjanji dia akan terus memusnahkan kita dengan perlakuan dosa, dan kita akan musnahkan dia balik apabila kita meminta keampunan kepada Allah. Cuma jangan sekali-kali ada sifat putus harapan, putus asa, dah puasa dosa banyak dah. Allah Ta'ala sangat luas. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakanlah wahai hamba-hambaku yang telah melampaui ke atas diri mereka dengan sebab banyaknya dosa yang mereka lakukan, janganlah kamu putus asa daripada rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah Ta'ala mengampunkan semua dosa. Semua dosa, termasuk dosa syirik. Adapun yang Allah Ta'ala sebut, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak mengampunkan dosa orang yang menyemutukannya dengan sesuatu yang lain, dan dia mengampunkan dosa selain daripada syirik. Itu bagi orang yang mati tidak bertaubat daripada syiriknya. Sebab keampunan untuk dosa dia berlaku dalam dua bentuk. Sama ada orang yang berdosa itu sendiri minta ampun, ataupun orang lain tolong minta ampun bagi pihak dia. Sebab tu kita perhati, kita solat jenazah dalam hadis riwayat Imam Muslim daripada Auf bin Malik radhiyallahu anhu. Auf bin Malik kata, bila Nabi solat jenazah, doa yang aku dengar Nabi baca, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa wasi' mudkhalahu wa akrim nuzulahu. Sampai akhirnya lah. Mula-mula sekali minta apa? Allahumma ighfir lahu, ya Allah ampunilah dia. Bukan si mati tu minta ampun, orang lain buat solat jenazah tu memohon kepada Allah supaya diberi keampunan kepada si mati. Tak cukup keampunan, berikan rahmat kepadanya dua kali. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa rabbukal ghafuru dzur rahmah. Dan Tuhan kamu, Tuhan yang Maha Pengampun dan mempunyai rahmat. Dua perkara yang sangat kita perlu dalam hidup kita, maghfirah ar-rahmah, keampunan Allah dan rahmatnya. Kalau kita dapat dua perkara ni, kita rasa murtah, lega, selesa, tenang. Kita hidup dengan tenang. Sebab tu kembali kepada ayat tadi, ayat kedua surah Muhammad tadi. Islah, ulama kata maksud islah, sebelum seseorang itu mati, dia mendapat hidayah untuk litaubatis sadiqah, taubat yang sebenarnya. Di akhirat nanti, annallaha ta'ala sayamnahuhum bithawabil jazil fil akhirah. Allah Ta'ala akan kurniakan untuk mereka dengan pahala yang banyak di akhirat. Itu islah, maknanya menjadi pertama baik. Tapi yang pertama taubat. Bertaubat supaya Allah Ta'ala memberi keampunan, walau sebanyak mana dosa, walau sebesar mana. Tuan-tuan boleh merujuk tengok dalam ayat surah akhir surah Al-Furqan, sifat ibadur rahman. Allah Ta'ala meletakkan beberapa ciri-ciri hamba-hambanya. Banyaklah. Di antara sifat-sifat hamba Allah, orang yang sekali-kali tidak terlibat dengan syirik. Sebut syirik, ayat tadi. Kalau seseorang tu buat perkara syirik, dia tahu, dia sedar, dia tidak bertaubat, sekalipun orang yang salatkan jenazah tu beratus-ratus beribu-ribu, itu yang masuk innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Allah Ta'ala tidak ampunkan dosa dia.
Tapi kalau orang yang mati itu sebelum dia mati, dia dah bertaubat daripada segala kerja apa-apa perbuatan syirik dulu, insya-Allah taubat dia diterima. Itu boleh rujuk, kita dah baca dalam tafsiran memang disebut begitu. Kalau seseorang bersungguh-sungguh walaupun daripada dosa syirik, tetap diberi keampunan. Cuma tidak diberi keampunan jika dia sendiri tidak bertaubat, orang lain minta ampun bagi pihak dia. Contoh nak jelasnya ialah lihat kisah Nabi Ibrahim. Ma kana lin nabiyyi wal ladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikin. Tidak boleh bagi nabi dan orang-orang beriman beristighfar bagi pihak-pihak kaum musyrik. Musyrik ni orang yang menyekutukan Allah. Walau kanu uli qurba, sekalipun orang musyrik itu kaum kerabat mereka sendiri. Min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim, setelah nyata kepada mereka bahawa ahli keluarga mereka yang musyrik itu adalah penghuni neraka. Nabi pun tak boleh, orang beriman yang lain pun tidak boleh. Kalaulah mungkin ada setengah saudara kita beritahu dia dah 2-3 tahun masuk Islam, tapi dia kata mak ayah dia mati tapi tidak sempat masuk Islam, dia mati dalam keadaan kafir. Dia kata macam mana nak buat? Tak boleh buat apa? Tak boleh buat apa? Apa dia boleh buat? Adakah anak yang dah Muslim boleh beristighfar bagi pihak mak ayah dia yang mati kafir? Tak boleh. Itu masa rancangan apa itu? Rancangan pencetus ummah musim kedua. Bila apa dia? Ustaz Ridwan T, Ustaz Ridwan T diminta untuk cerita pengalaman. Memang dia menangis. Dia menangis bila mengenangkan nasib ibunya yang telah mati dalam keagama tidak Islam. Dia kata apa dia boleh buat? Dia dah Islam. Sebagai seorang anak, kalau dia beristighfar pun Allah Ta'ala tidak akan terima. Sebab syarat diterima keampunan daripada orang yang hidup untuk orang mati, dengan syarat orang mati itu matinya Islam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Mati dalam keadaan Islam, barulah ada peluang dapat keampunan. Jadi besarnya itu menggambarkan besarnya keampunan di sisi Allah. Dalam satu hadis riwayat Imam Muslim, juga diriwayatkan oleh Ibn Hibban dan At-Tirmizi, "Law ya'lamul mu'min ma 'indallahi min al-'uqubah ma tami'a bi jannatihi ahad, walau ya'lamul kafir ma 'indallahi min ar-rahmah ma qanata min jannatihi ahad." Kalaulah seorang mukmin itu tahu tentang azab siksa yang ada di sisi Allah, hebatnya azab siksaan yang Allah Ta'ala sediakan bagi orang yang kufur, yang berdosa, yang tidak bertaubat, maka tidak ada sesiapa yang merasa tamak dengan syurga. Maksud merasa tamak ni, tidak ada seseorang yang meletakkan keinginan besar dia untuk syurga, melainkan keinginan nombor satu, maghfirah, keampunan. Hak penting sekali dapat keampunan. Sebab kita tidak diizinkan masuk syurga sehingga kita benar-benar bersih, sama ada dosa kita dengan Allah atau dosa kita sesama manusia. Walau ya'lamul kafir, kalau seorang yang kafir itu tahu ma indallahi minar rahmah, apa yang ada di sisi Allah yang berupa balasan rahmatnya, dua kali sini keampunan rahmat, maka tidak ada sesiapa pun di antara mereka yang putus asa daripada rahmat Allah. Tidak ada sesiapa yang putus asa daripada balasan syurganya, kerana mengetahui bahawa rahmat Allah Ta'ala itu luas. Maksudnya kalau orang kafir itu tahu rahmat Allah Ta'ala luas, sudah tentu mereka akan masuk Islam sebelum mereka mati. Tapi apabila mereka mati tidak Islam, terputuslah peluang untuk mereka mendapat rahmat. Adapun orang beriman, semasa hidup, selepas mati, rahmat tetap mereka perolehi. Sebab untung orang beriman, malaikat turut mendoakan untuk mereka. Apa dia? Keampunan dan rahmat. Kita punya pengakhir hayat kita selepas kita mati, sebelum masuk ke kubur,
Tadi kita disolatkan, jenazah kita disolatkan, orang doakan untuk kita, Allahumma firlahu warhamhu. Kita masuk dalam kubur, Nabi kata, istaghfiru li akhikum fa innahu al-an yus'al. Mintalah ampun untuk saudara kamu yang telah dikebumikan, sebab dia sekarang sedang disoal. Dia dalam kubur sedang disoal oleh malaikat munkar nakir. Maka istaghfiru li akhikum, mintalah ampun untuk dia. Dia sendiri nak minta ampun tak boleh dah, sebab dia dah mati. Jadi doa yang kita boleh baca untuk dia, Allahumma firlahu warhamhu, Allahumma firlahu dhanbahu kullahu. Ampunlah dosanya semuanya, sama ada yang kita ketahui, yang kita tak ketahui. Seseorang dihukum secara zahirnya, kita tak tahu hak dia buat dosa belakang kita, itu bukan urusan kita, itu urusan dia dengan Allah. Kita menilai seseorang berdasarkan zahirnya. Kalau baiklah di luar, maka kita menaruh sangkaan baik, dia ni seorang yang saleh, baiklah. Walaupun mungkin di sisi Allah ada dosa-dosa dia, tetapi dosa yang ada di sisi dia Allah Ta'ala tutup. Sebab Ghafur maknanya asal tak tutup. Kalau ditakdirkan Allah Ta'ala tidak ampunkan dosa, dan dosa itu tak ditutup, malu kita. Dosa itu tak diampunkan, tak ditutup, malu kita. Kita atas dunia, orang kata dia ni Jew lah, kita pergi masjid. So apabila dibuka buku amalan, pecah tembelang, nampak luar ada Jew, sebenarnya banyak dosa dia buat. Macam mana? Kita rasa takut. Aib itu adalah sesuatu yang sangat menyeksakan. Mendapat aib sesuatu yang sangat menyeksakan. Cuba tengok dari TV, bila ada orang buat dosa, ada pasangan ditangkap berkhalwat sebagainya, ada sengih-sengih ditunjuk muka di depan kamera TV, akulah, ada, ditunduk. Seseorang yang didakwa bersalah dibawa ke mahkamah, masa keluar tangan digari, tunduk. Dia cuba tunduk, walaupun dia buat salah, tetapi dia tahu ada sifat malu. Kalau seseorang menanggung malu di akhirat, siksaannya lebih besar daripada dia menanggung malu di dunia. Sebab itu tawaran untuk mendapatkan ampunan ini Allah Ta'ala tidak pernah tutup, kecuali dalam dua keadaan. Ketika nyawa sampai sini, tuqbalu taubatil abdi ma lam yughargir, diterima taubat seorang hamba selagi nyawa belum sampai ke halkum. Anda sampai sini kan, tak boleh lah. Pintu taubat sudah ditutup, peluang untuk dibuka kembali no way, tak ada jalan, tak boleh. Tak boleh. Mungkinlah kalau kita sakit, kita pergi klinik swasta, kita pergi tu pukul 10, 2 minit, doktor tu dah tutup dah, nak balik dah. Kita kata tolonglah, saya sakit nak ubat. Tak apa, dia kata boleh lagi, dia bagi masa 2-3 minit. Tapi sepatutnya ditutup pukul 10. Tak apalah, itu urusan jumpa doktor di klinik di dunia. Tapi soal taubat, apabila sudah tiba masanya, putus. Kalau menyesallah manusia kalau keluar air mata darah sekalipun. Apabila dunia sudah sampai ke penghujung, matahari keluar sebelah barat, pintu taubat ditutup. Masa tu kalau gelepar guling sekalipun, orang yang berdosa tidak akan diterima taubatnya. Orang kafir yang mahu beriman tidak diterima keimanannya. Jadi selagi hayat masih ada, kita merebut peluang yang ada. Allah Ta'ala Tuhan yang maha pengampun. Dia sentiasa, dalam hadis Sahih Muslim disebut, Inna Allah yabsutu yadahu bil laili liyatuba musi'un nahar, wa yabsutu yadahu bin nahar liyatuba musi'ul lail. Allah Ta'ala sentiasa membentangkan tangannya. Nabi sebut yabsutu yadahu. Itu dari segi terjemahan secara satu-satulah, tapi dari segi maksud merujuk kepada Allah Ta'ala sentiasa membuka peluang. Inna Allah Ta'ala yu'tina fursah. Allah Ta'ala berikan untuk kita peluang. Cuma Nabi sebut peluang itu dalam bentuk Inna Allah yabsutu yadahu. Allah Ta'ala buka, bentangkan tangannya untuk bagi sesiapa yang buat dosa di waktu malam, maka diberi peluang tu dia bertaubat untuk siap. Wa yabsutu yadahu bin nahar liyatuba musi'ul lail, dan dia buka atau dibentangkan tangannya pada waktu siap untuk orang yang buat dosa di waktu malam. Dan perkara ini bukan berlaku 2-3 hari, bukan 2-3 minggu, sepanjang masa dalam hidup kita, selagi kita belum mati dan selagi belum kiamat.
Nawayanya pintu keampunan Allah Ta'ala sangat luas. Yang kedua, rahmat. Apa itu rahmat? Kasih sayang Allah. Kasih sayang Allah sangat luas. Kita hidup ni dengan sebab rahmat dan kasih sayang Allah. Kalau tanpa kasih sayang dan rahmatnya, tak tahu kita ni jadi apa. Dengan sebab rahmat Allah, maka dinyatakan dalam ayat selepasnya, lau yu'akhidhuhum bima kasabu, kalau dia mengambil kamu, akhadha yu'akhidhu, maksud ambil ni, ambil untuk hukum secara fauran, serta merta. Dalam tafsir disebut, kalau Allah Ta'ala mengenakan siksaan kepada kamu fauran, serta merta, sejurus buat dosa kena tu, maka dia boleh untuk la'ajjala lahumul adab, menyegerakan adab kepada kamu. Tetapi Allah Ta'ala memberi tangguh. Dia tidak segerakan, dia tangguh. Kalau disegerakan, maka habis. Walau yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu ma taraka ala dhahriha min dabbatin walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma. Tuan-tuan boleh rujuk di akhir surah Fatir. Kalau Allah Ta'ala mahu menghukum manusia dengan sebab dosa yang mereka lakukan, maksud hukum ni serta merta, baghtatan, faura, segera dan serta merta dihukum, maka dia tidak akan meninggalkan seekor binatang pun yang hidup atas muka bumi, semuanya mati. Ma taraka ala dhahriha, dia tidak akan membiarkan, meninggalkan di atas permukaan muka bumi ini min dabah, satu binatang pun yang melata. Termasuk binatang itu manusia. Yani Allah Ta'ala kenakan azab menyebabkan semua makhluk yang bernyawa mati, tetapi dia memberi tangguh. Banyak lagi lah, kita boleh rujuk ayat-ayat lain yang memberi maksud yang sama, menunjukkan Allah Ta'ala sangat luas keampunan rahmatnya sehingga tidak disegerakan azab untuk manusia. Wa inna rabbaka ladhu maghfiratin linnasi ala zulmihim wa inna rabbaka lasyadidul iqab. Dan sesungguhnya Tuhan kamu benar-benar mempunyai keampunan, ladhu maghfiratin, keampunan untuk manusia atas apa sahaja dosa kesalahan yang manusia buat. Dan pada masa yang sama, sesungguhnya Tuhan kamu sangat keras dan berat azab siksaannya. Jadi kalau kembali pada persoalan keampunan, rahmat dan juga apa tadi, taubat istighfar apa sebut tadi, walaupun seseorang tu kita kata terlibat dengan syirik, apalagi contoh lain kalau kita nak kaitkan syirik, kalau dalam ayat apa tadi di akhir surah Furqan, seseorang yang tidak syirik, tidak membunuh manusia dengan cara yang tidak benar, wala yasnu, tidak berzina, tetapi sesiapa yang melakukan dosa ini, dia akan menanggung dosa yang berganda-ganda. Yudha'af lahul 'adzabu yaumal qiyamah, akan dilipat gandakan azab untuknya di hari kiamat. Wa yakhlud fihi muhana, dia akan kekal dalam azab siksaan itu penuh kehinaan. Tetapi Allah Ta'ala apabila dia memberi tahzir, memberi ancaman yang keras, ada di sebaliknya rahmat. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihah. Ada pengecualian bagi sesiapa yang bertaubat, sesiapa yang beriman, yang beramal dengan amalan yang saleh. Faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Mereka itulah orang-orang yang Allah Ta'ala tukar ganti kejahatan mereka menjadi pahala kebaikan. Disebabkan taubat, disebabkan iman, amalan saleh, hak buruk dia jadi baik. Itu rahmat. Allah Ta'ala beri rahmat. Kita dah baca dalam hadis-hadis yang lepas, ada satu hadis yang sahih, Ibn Abbas beritahu, Nabi menyatakan Allah Ta'ala telah menulis ketentuan pahala dan dosa. Sesiapa yang berkeinginan untuk buat kebaikan, nak buat baik, dah ada niat,
tetapi tak jadi buat, niat saja boleh dosa pahala. Dan kalau betul-betul jadi buat niat yang baik, dia dapat 10 tu dilipat gandakan pula sampai 700. Tapi kalau seseorang itu fa in hamma bisayyi'atin, apabila seseorang tu ada keinginan, ada niat nak buat jahat, nak buat dosa, telita, tiba-tiba memikir, tak boleh buat benda ni, salah ni. Dia cuba mujahadah untuk lawan. Ialah kadang-kadang kita ni, mungkin kita ikut teruslah niat tak baik tu. Kadang-kadang kita memikir-mikir, kita batalkan. Bila kita batalkan niat, kita dah dapat pahala. Kita batalkan niat yang buruk, kita dapat pahala. Tapi niat saja nak buat benda jahat, tak tulis lagi, malaikat tak tulis lagi dosa. Niat buat baik, tulis dah pahala. Itulah luasnya rahmat Allah Ta'ala untuk kita dari sudut kebaikan. Kalau buat dosa, atas markah dosa satu ya, dia tak akan jadi 10. Tapi kalau buat pahala, atas satu pahala kita akan dapat 10. Sebab tu di akhirat nanti apabila dibuat timbangan amalan di mizan neraca timbangan antara al-hasanah dengan as-sayyi'ah, maka ada orang yang fa amma man thaqulat mawazinuh, adapun orang yang berat timbangan amalan baiknya, mana banyak buat pahala, Allah Ta'ala terima kebajikannya, berat banyak, maka untunglah dia, fa huwa fi 'ishatir radiyah, bertuahlah dia. Ada satu golongan lain, wa amma man khaffat mawazinu, dan ada pun sesiapa yang ringan timbangan kebaikannya, sebab banyak dosa lagi. Orang yang banyak dosa memang jahat sungguh, bukan jahat sikit-sikit, jahat sungguh. Sebab perbandingan antara kebaikan, buat baik satu dapat 10, buat jahat satu lah, dia tak akan jadi 10. Tapi tiba-tiba kawan ni banyak hak jahat lagi pada hak baik, boleh perhati diri lah. Sebab tu kita kena sentiasa muhasabah diri kita, kedudukan kita. Kita takut dengan dosa yang pernah kita buat, atas kejahilan kita, atas kelemahan kita kerana ikut hawa nafsu. Jadi kita kena sentiasa muhasabah, hitung balik apa yang telah kita lalui dalam kehidupan kita 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun yang lepas. Terasa hidup ni sangat cepat berlalu masa, no? Cepat. Berapa dah umur kita? Berapa? 50, 60. Awal bulan lepas 3 Januari cukup umur 47. 3 tahun lagi 50 dah aku. Setengah abad. Malu bila kata ustaz nampak muda, tak saya kata muda lah, hamba tua dah. Kita nak jawab kan saya nampak tua. Dah kata muda, tak saya nampak. Sebab kita dah 47. Tapi masa tu terus berlalu dengan cepat, dia tidak akan terhenti. Lepas ni aku nak pergi jumpa ada kawan zaman belajar di KIK dulu, seorang doktor Kuala Lumpur, dia mari Kota Baru. Kita telah terpisah dengan 30 tahun. Masa bersama di sekolah dulu umur 17, SPM 86, 30 tahun. Malam ni jumpa pula, alhamdulillah, jumpa balik kawan lama. Terasa 30 tahun berlalu cepat. Bila sebut nama dia nak ingat lagi muka dia. Itu di dunia. Kita di akhirat sesok. Di akhirat sesok, apabila kita berada di alam akhirat, terasa oleh kita kehidupan di alam dunia. Apa dia? Yauma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Pada hari manusia melihat berlakunya kiamat, terasa oleh dia selama dia berada di dunia seolah-olah seketika waktu pagi, waktu petang, sebentar. Mungkin lama. Lalu ni dia berasa lama sebab hidup lagi. Tapi bila mati terasa sebentar dah hidup. Apa lagi kita cari dalam hidup? Cuba fikir. Apa lagi kita cari dalam hidup? Kalau bukan ar-rahmah al-maghfirah. Kalau bukan dua perkara ni. Ini kita punya sasaran hidup kita, kita punya KPI kita, letak di sini. Berapa banyak kita istighfar, berapa banyak kita buat amalan soleh, berapa banyak doa-doa kita yang menjurus kepada dalam bentuk memohon keampunan. Itu kita kena tanya. Berapa banyak kita memohon kepada Allah, Allahumma inni arju rahmatak, ya Allah aku memohon rahmatmu ya Allah. Wa illam taghfirli wa tarhamni, kalau engkau tidak mengampunkan aku dan merahmati aku
akum minal khasirin, jadilah aku golongan rugi. Ini doa Nabi Nuh. Salah ke apa Nabi Nuh sehingga dia kata, ya Allah, wa illam taghfirli wa tarhamni, sekiranya engkau tidak mengampunkan aku dan merahmatiku, akum minal khasirin, jadilah aku orang yang rugi. Salah ke apa dia? Besar kesalahan dia. Salahnya kerana dia meminta kepada Allah supaya diampunkan anaknya yang mati kafir. Anak dia hak tak ikut dia itulah yang akhirnya tenggelam dalam banjir yang besar. Apabila Nabi Nuh merayu kepada Allah supaya diberi keampunan kepada anaknya, lalu Allah Ta'ala berkata, ya Nuh, innahu laysa min ahlik, dia bukan keluarga kamu. Walaupun anak kamu itu adalah daripada benih kamu sendiri, darah daging kamu sendiri, dia bukan ahli keluarga kamu sebab dia mati kafir. Jadi apa Nabi Nuh boleh buat? Tak boleh buat apa lah. Sebab anak di sini memilih untuk mati kafir. Innahu amalun ghairu salih, perbuatan kamu minta keampunan untuk anak kamu itu bukan amalan yang salih, amalan yang baik. Itu dia salah dia. Maka Allah Ta'ala kata, fala tas'al lima laisa laka bihi ilmun, jangan kamu minta kepada aku perkara yang kamu tidak ada ilmu tentang. Maksud ilmu di sini kamu tak tahu. Orang mati kafir tak boleh diberi keampunan sekalipun ahli keluarga terdekat. Lalu bila Nabi Nuh sedar, dia kata, ya Allah, berilah keampunan kepada aku, wa illam taghfirli wa tarhamni, kalau engkau tidak mengampunkan aku atas kesalahan tadi, satu ya salah, dan merahmati aku termasuk orang-orang yang rugi. Bal lahum maw'idun lan yajidu min dunihi maw'ila. Nak isyarat ajak nak bukti lah, tak habis lagi saya. Bahkan bagi mereka ada mau'id. Mau'id ada waktu yang dijanjikan. Ini kalau kita belajar ilmu saraf, mau'id ni dia mari dalam bentuk isim zaman. Ada waktu yang telah ditentukan yang pasti mereka akan terima azab. Ini untungnya kita. Untungnya kita sebab Allah Ta'ala tidak segerakan azab. Bahkan Allah Ta'ala mengajar kepada kita doa supaya kita tidak segera dihukum. Apa doanya? Ayat di akhir surah Baqarah. Sebab tu ayat ni Nabi suruh baca pada waktu malam sebelum tidur. Sesiapa yang membaca pada waktu malam, kafatahu, cukup dua ayat ni, 2-3 ayat di akhir tu lah. Kita baca daripada amanar rasul bima unzila, siapa? Antara ayat tu ialah Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana, wahai Tuhan kami, jangan engkau segera hukum kami atas kesalahan kami jika kami buat salah kerana kami lupa. Betul lah, kadang-kadang kita buat dosa, kita lupa, lepas tu baru sedar, tak boleh ni salah. Kita pun main mikirlah, aku buat dosa dah. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, atau kami tersilap sesuatu yang tak disengajakan. Doa tu Allah Ta'ala sendiri ajar. Dia mengajar kepada kita apa yang perlu kita baca untuk kita minta kepada dia. Antaranya tadi lah. Sebab tu Nabi kata, sesiapa yang membacanya pada satu malam, kafatahu, cukuplah untuknya dengan doa ni. Kalau kita tahu tak kena baca lah. Jadikan ia wirid. Sama ada kita baca waktu pagi ataupun waktu malam sebelum kita tidur. Wa tilkal qura ahlaknahum, itulah dia qura. Qura ni jamak daripada qaryah, kampung-kampung, negeri-negeri yang mana penduduknya telah berbuat zalim, yang telah ahlaknahum, kami binasakan mereka. Semuanya telah dibinasakan dengan sebab perbuatan zalim mereka itulah. Allah Ta'ala tidak akan menghukum manusia kalau tidak ada sebab untuk mereka dihukum. Kalau kita baca ayat tadi, kita ditangguhkan tidak segera. Bila sebut kisah apa tadi, Nabi Musa, ya lepas ni kita akan baca cerita Nabi Musa dengan Khidir, insya-Allah minggu depan. Apabila Bani Israel minta kepada Nabi Musa, dia pernah minta kepada dia, wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahra. Ingatlah ketika kamu wahai Bani Israel berkata
Wahai Musa, sesungguhnya kami tidak akan beriman kepada Allah sehinggalah kami melihat Allah secara terang-terangan. Oh, dia cabar. Tak suruh kami boleh tunjuk mana Allah, aku nak tengok. Itu satu permintaan yang sangat wajar. Sebab tugas Nabi Musa bukan nak tunjuk zat Allah kepada manusia. Tugas dia adalah untuk ajak manusia mentauhidkan Allah. Sebab manusia secara fitrah sudah meyakini Allah sebagai Tuhan. Manusia secara fitrah. Sebab apa? Sebab zaman kita mula diciptakan, zaman Allah Ta'ala ciptakan Nabi Adam, roh kita dah ada. Lalu Allah Ta'ala mengambil persaksian, pengakuan kepada semua roh manusia, alastu bi rabbikum, tidakkah aku Tuhan kamu? Maka semua roh manusia berkata, qalu bala syahidna, betul, kami mengaku engkau lah Tuhan kami. Tiba-tiba Bani Israel buat satu perangai, lan nu'mina laka, kami tak boleh beriman kepada kamu hatta narallaha, sehingga kami dapat melihat Allah jahra, secara terang-terangan. Atas permintaan tadi, fa'akhadatkumus sa'iqah, kamu terus dihukum, dikenakan azab yang berupa sa'iqah ni suara pekikan yang kuat, gung mari, mati serta mati. Lepas mati beberapa ketika, summa ba'asnakum min ba'di mautikum, kemudian kami hidupkan kamu kembali selepas kamu mati. Pada surah Baqarah dia ada 5 ayat yang menceritakan manusia mati hidup kembali sebelum kiamat. Kita ni bila mati esok hidup dan selepas tiupan sangkakala yang kedua. Dalam surah Baqarah terdapat 5 ayat menceritakan beberapa kisah manusia mati hidup semula, padahal tak kiamat lagi. Ini kes-kes yang special lah. Salah satunya tadi lah, mati hidup balik. Summa ba'asnakum min ba'di mautikum supaya la'allakum tashkurun. Pengajarannya ialah Bani Israel terus dihukum atas kesalahan dia, tapi kita umat Nabi SAW, Allah Ta'ala beri tangguh. Lepas tu dia cerita balik, tengok orang-orang zaman dulu orang zalim tu, ahlaknahum, kami dah binasakan mereka. Kami sudah binasakan mereka. Kadang-kadang kebinasaan tu boleh dilihat depan mata. Allah Ta'ala tidak menghukum dosa yang dilakukan oleh umat Nabi Muhammad ini ketika Nabi masih ada. Dia tak buat debat. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum, Allah Ta'ala tidak menyiksa mereka padahal wa anta fihim, engkau yang Muhammad ada sekali. Dulu zaman Nabi dulu umat mereka dibinasakan padahal Nabi itu ada cokoh situ. Di zaman Nabi Musa juga bila Korun, kita ambil seminit lagi insya-Allah. Apabila Korun dibinasakan atas sifat kerah kepala dia, maka Nabi Musa dan Bani Israel boleh tengok depan mata Korun ditelan oleh bumi. Fa khasafna bihi wa bidarihi al-ard fama kana lahum min fi'atin yansurunahu min dunillah wa ma kana minal muntasirin. Kami benamkan ia, ditelan oleh bumi, dia, rumahnya dan semua harta. Tidak ada mana-mana fi'ah, kumpulan pihak yang boleh tolong dia selain daripada Allah. Tapi Allah Ta'ala tak tolong lah, sebab azab tu dah kena dah. Dan dia tidak termasuk orang-orang yang diberi pertolongan. Jadi kita ni adalah ummatur rahmah, umat yang diberi rahmat, sebab Allah Ta'ala tidak segerakan azab. Tapi tolong ingat, jangan kita buat sesuatu yang menimpa umat dahulu akan menimpa kepada kita. Dan kami jadikan tempoh kebinasaan mereka tu dah ada waktunya. Ni waktu dia gitu, ni waktu dia sini. Ada waktu pagi, ada waktu malam, ada yang kena waktu dekat subuh, macam kaum Nabi Lut. Kaum Nabi Lut diterbalikkan bumi, direjam dengan berbola api waktu dekat dengan subuh. Subuh ni PhD, dekat subuh orang tengah sedap tidur. Allahu Akbar. Itu satu perkara yang perlu kita renung kembali untuk sama-sama kita jadikan. Kita berkisahkan insya-Allah kita sama minggu depan untuk kisah yang lebih menarik, kisah Nabi Musa dan Khidir. Wallahu a'lam. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillah.